Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Kita kembali bersiaran secara langsung atau live at Suara Merdeka yang anda dapat tonton di Facebook Suara Merdeka. Saya tidak keseorangan, memang seronok tiap-tiap minggu. Hari ini hari Isnin ya, minggu baharu untuk kita semua. Anak-anak yang darjah 1, darjah 2 dah mula pergi ke sekolah. Saya cuma ada anak tekak, Hasnurul Muhammad bersama rakan setugas saya. Dan saya Khairul Anwar Yahya bersama-sama dengan tetamu kita, iaitu Datuk Hamidah Osman, naib presiden ya, naib presiden Parti Putra Malaysia. Kak Midah, kami mesra dengan panggilan Kak Midah. Alhamdulillah. Akak sihat Kak? Alhamdulillah. Akak jangan duduk ke tepi sangat Kak. Kalau akak ke tepi kawan tak dan dia terkeluar tak dan nak sambut. So Kak Midah, macam mana perjalanan pagi ni daripada Perak ke Shah Alam? Alhamdulillah. Tadi pun saya tolak lepas Muzairah ada kematian dan hari ni cuaca agak menjerubu sikit lah. saya pun ada bau macam sesuatu yang lain. Mungkin bau ada terbakar. Mungkin sebab cuaca kita panas betul. Alhamdulillah, everything is okay lah. Alhamdulillah. Sebenarnya for the past 2 days lah, 2 hari lepas kan cuaca agak panas. Jadi kena jagalah, takut ada heat stroke kan. Betul. Saya minta orang berhati-hatilah dengan keadaan cuaca. Jangan banyak terdedah pada matahari lah. Golfer tu kena jaga sikit-sikit lah. Siapa yang suka bermain golf kan? Saya lebih elok duduk kat rumah je lah dalam keadaan cuaca. tambah pula COVID ni kan. So it's better not to lah. Yalah, betul. Latino, topik kita bersama dengan Datuk Hamidah pada hari ini adalah kembalikan hak yang hilang. Ya, saya. Sebenarnya banyak perkara atau aspek yang boleh disentuh oleh Datuk Hamidah apabila kita bercakap tentang topik besar kembalikan hak yang hilang. Mungkin Kak Midah boleh mulakan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasihlah pada Suara Merdeka yang sudi jemput saya hari ini untuk bersama-sama kita berkongsi pandangan dan kita punya suara hati sebenarnya. Suara Merdeka itu merupakan suara hati rakyat. Betul, suara yang merdeka. Pada rakyat yang merdeka. Semua kita ada hak kebebasan bersuara dan saya rasa platform ini amat baiklah untuk kita gunakan sebab saya dan balik pada topik kita, kembali kepada hak yang hilang. Sebenarnya hakikatnya mungkin bila orang tengok saya ni, bila cakap kembali hak yang hilang, orang tengok branding saya Tanah Rizal Melayu lah. Kan? Tapi pada saya dalam konteks hari ini hak kita bukan saja hak Rizal Tanah Melayu, banyak hak-hak yang hilang. Dan yang terkini sebenarnya hak rakyat dalam memilih sebuah kerajaan. Kalau kita tahu masa pilihan raya tu kita dihidangkan dengan pilihan-pilihan bentuk apakah kerajaan yang kita hendak. Maka dalam proses demokrasi, rakyat secara majoriti memilih sebuah kerajaan dan pada hakikatnya kerajaan itu patutnya kerajaan yang punya rakyat itu kekal hingga habis penggal, hingga pilihan raya yang akan datang. Maka rakyat pilih, nilailah pada kerajaan yang dipilih sebelum ini dan daripada itu mungkin mereka akan pilih kerajaan baru. Tapi kalau kita tengok hari ini semalam pun kita tengok dah ada lagi 2 orang yang lompat kan. Dan kita tak habis-habis. Kita pun tak tahu when this will end. So pada saya ini adalah satu pencabulan kepada hak rakyat sebagai undi dalam menentukan untuk memilih sebuah kerajaan, kerana kita hanya memilih wakil. Akhirnya wakil inilah yang kesana kemari yang tidak menentu. Dan hari ini kita tahu hari merupakan genap setahun genap setahun kerajaan Perikatan Nasional yang bukan ada perikatan pun. Sebab kita pun pening, kejap kata bersama, kejap kata tak bersama, sekadar bersama untuk menubuhkan kerajaan, lepas raya nak bersendiri. Dan dalam hakikat ni saya yakin kerajaan yang ditubuhkan hari ini hasil gabungan kahwin paksa ataupun hubungan yang tidur sebantal mimpi lain-lain ni, saya yakin mereka tidak dapat membentuk ataupun merencana satu perancangan yang khusus dan baik untuk negara.
Datuk, adakah trend untuk melompat parti ini baik atau tidak? Adakah Datuk menjangkakan akan lebih ramai lagi yang akan bertindak dari sebelah sini ke sebelah sana, akan menyeberang? Dia trend lompat parti ni saya rasa satu benda yang tidak sihat. Sebab saya tengok hari ini lompat parti ni lebih dalam nak menentukan kuasa daripada nak perkara-perkara lain. Dan hakikatnya hari ini kalau kita tengok hari ini yang amat berhormat Perdana Menteri kita, abah kita kan, membuat keputusan khasnya mengenai setahun genap Perikatan Nasional, yang pada hakikatnya kalau kita tengok hari ini dia memujilah kejayaan dia. Tapi pada saya sebagai rakyat, saya nak menyuarakan, saya tak nampak setelah setahun Perikatan Nasional ni merintah apa hala tuju, apa perancangannya, apa blueprintnya, dan ke mana rakyat nak dibawa sehingga hari ini, dari segi ekonominya, dari segi industrinya, dari segi pendekatannya. Contohnya zaman at least zaman Tun Mahathir dulu, kita ingat dia nak pergi kepada industrial, nak pergi kepada digital, automatik dan sebagainya. Kita ada dulu Nampaklah sekarang Paklah ingin membawa negara kepada negara pertanian moden, negara pertanian berpendapatan tinggi. Dan bila Najib pula, at least he has all dah transformasinya dengan program pendapatan tingginya, rakyat pendapatan tingginya. Tapi hari ini setelah setahun, there is nothing except setiap kali yang kita dengarkan COVID. Mungkin juga itu dijadikan alasan kenapa tidak ada matlamat yang jelas bagi pentadbiran kerajaan Perikatan Nasional. Mungkin itu satu alasan, tapi itu tidak boleh digunakan alasan. Life has to go on. We have to live with COVID. We have no choice. Kalau hakikat hari ini ada yang kata COVID ini tidak akan berakhir. Ada yang kata akan berakhir 2025. Ada yang kata berakhir 2023. Are we going to wait for that? Adakah kita nak tunggu sampai COVID ini selesai baru kita nak buat sesuatu? Adakah kita tunggu sampai rakyat tak makan? Adakah kita tunggu rakyat kebuluran? Adakah kita sampai rakyat merontak ke jalan? Life has to go on. Maknanya COVID ini tidak harus dijadikan satu alasan untuk kita tidak bertindak sesuatu, sebab kita sebagai sebuah negara, sebuah kerajaan yang diberi amanah, he has to do something. For example, hari ini kita tengok pelaburan kita, bukan saja pelabur-pelabur tak datang, malah ramai pelabur yang lari. Hari ini kita dah sampai negatif FDI, foreign direct investment kita bukannya menurun, tapi negatif. Maknanya negatif apa? Yang ada pun lari. Kita tengok baru ni, contoh ni Perak, Silverstone nak tutup, Toyo nak tutup, dan dekat Sony nak lari. Tapi kalau tengok pula, kalau COVID ini jadi alasan, kenapa pula pelabur memilih Indonesia? Kenapa pelabur memilih Thailand? Dan juga Singapura? Kenapa tak pilih Malaysia? Ini something yang saya rasa mereka kena tengok. Sebab saya yakin kegairahan kerajaan yang ada ini hanya ingin mempertahankan kuasa hingga mereka lupa tugas asasi mereka dalam mengurus tadbirkan negara. Dan mereka hari ini lupa bahawa nasib 33 juta atau mungkin 34 juta rakyat hari ini terabai dan terkontang-kanting dengan suasana politik. Hari-hari kita didedahkan dengan cerita politik, cerita Roni lompat sana, Roni lompat sini, lepas ini PKR, lepas ini warisan, bagaimana cerita? When will this end? When will this end? Dan saya rasa this is satu benda yang saya rasa kita hilang, kembalikan hilang, iaitu kestabilan politik. Tapi rakyat pun macam dah fed up, tak peduli lah. Kau nak melompat ke melompat lah, peduli apa. Saya rasa itu tahap rakyat sekarang yang saya suarakan. Tapi hari ini dalam keputusan khas Perdana Menteri kata bahawa dia akan mengembalikan hak rakyat untuk membubarkan parlimen selepas COVID-19 diselesaikan. Apa pandangan itu? Bila? Sebab COVID-19. Because COVID-19 is something yang very subjektif. Sebab saya kata tadi, ada yang kata 2025, ada yang kata 2023, ada yang kata we have to live with it. Dan hari ni contohnya vaksin dah kata walaupun kita divaksin, ia bukan sebenarnya satu benda yang boleh menjaminkan kita tak dijangkiti. Dan kita masih nak pakai mask, masih ada social distancing. Kan? So kita masih kena ada
apa tu, the new norms tu, norma tu kan. So kalau you nak tunggu sampai ia selesai, it's very subjective lah bila you nak selesaikan. Sedangkan murid-murid dah pergi ke sekolah ni. Dah mula sekolah. Contohnya hari ini apa Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong pun dah benarkan Parlimen bersidang. Cuma tarikh je. Tarikh tak tahu bila kan soalnya kan. Tapi pada saya sebagai rakyat, saya ingin mengatakan keadaan negara is not favorable lah. Nothing to be proud of lah. At this stage. Tak ada apa yang perlu kita banggakan dengan keadaan ini. Malah rakyat rusing, bimbang, takut. We don't know what is our future. Tapi Datuk kita masa Datuk sentuh tentang pelabur pelabur dalam negara kita yang ada pun keluar, kita nak tarik pelabur ke dalam pun susah kan. Jadi pada hemat Datuk, sebenarnya apakah yang perlu dilakukan oleh agensi yang berkenaan, kerajaan PN untuk memastikan yang tahun ini dapat menarik balik pelabur untuk melabur dalam negara kita pada hemat Datuk? The first thing yang kita kena buat adalah mengembalikan balik keyakinan pelabur-pelabur. Macam kita juga, kalau kita nak melabur, kita kena yakin dengan pelaburan kita tu, kita letakkan di tempat yang selamat. Dan bila pelabur tak nak labur ni, maknanya hakikatnya kita ni satu tak selamat. So saya lihat nothing much can be done by agency. Tak ada banyak yang agensi boleh buat. The only choice that we have hari ini, kalau nak yakinkan pelabur balik, kita kena reset balik. In other words, I think kita tidak ada pilihan, kita kena buat pilihan raya balik. Tapi risiko tu Datuk kalau buat pilihan raya kan? No, I think it's no issue. Sebab kalau kita tengok, Amerika memilih presiden diorang ketika COVID. Singapura sendiri baru selesai pilihan raya, tak ada masalah. Dengan syarat, dan hari ni pun kita pergi juga ke pasar apa ni keluarlah supermarket kita keluar. Except that mungkin kalau kita nak buat pilihan raya sekarang, you have to follow a new SOP lah. Maknanya mungkin tak boleh ramai satu tempat. Dan maybe new forms of campaign, no face to face, no house to house. Maybe tak boleh ada ceramah umum, menggunakan media sosial. So I think dan cuma hari mengundi je kita keluar. Dan kadang mengundi tu, kalau katalah satu pusat mengundi sebelum ni kita letak 300 orang, mungkin kali ini jemput house 150 orang. I think it can be done sebenarnya. Kalau itu lebih baik daripada keadaan hari ini, we have to do it. Mungkin juga sesuatu yang di luar kotak Datuk, kita mengundi secara online. Ya, mungkin kita, tapi saya tak percaya dengan online ni. Anything can be done. Anything can be done dengan online. Tapi Datuk, dalam keadaan sekarang ni, saya lihat tertarik juga tengok pelakuan ahli-ahli politik ni, parti-parti politik ni, mereka telah mencari sekutu masing-masing. Ada yang daripada pembangkang menyertai kerajaan untuk mendapatkan kedudukan. Bagaimana dengan Putra sendiri? Adakah Putra akan mencari sekutu dia untuk berhadapan pilihan raya ke-14 ini? Ya, Putra ni selaku parti kecil tapi kami berjiwa besar lah. Sebab kita melihat walaupun hakikatnya hari ini kita mungkin sampai satu tahap tidak boleh mengelakkan gabungan-gabungan ini. Tapi friendly speaking, Putra percaya dan saya sendiri percaya gabungan ini tidak sihat untuk negara. Sebab menggabungkan parti yang ada mimpi yang lain-lain dalam nak urus taburkan ini. Katalah sekarang ni contohnya, saya nak cakap hari ni, contohnya menteri yang kita ada, menteri daripada Bersatu, timbalan menteri daripada UMNO. How sure we are they can work together? Hari ni pun kita tengok Bersatu dengan cara dia, walaupun UMNO bersama dengan dia, kejap nak kahwin, kejap nak cerai, kejap dah talak, kejap tak talak kan, kejap umum cerai, besok berbalik kan, nak rujuk balik semua-semua. This is something tak sihat. Betul. We need a stable government. Sebab kita dah melihat contoh ni pada kerajaan Pakatan Harapan. Kita dah tengok what happened 22 months. We dah tengok what happened the last 12 months. Kan, dalam Pakatan Harapan itself dulu pun, walaupun mereka menang atas satu logo PKR dan Tun berjaya memakat parti-parti ini menggunakan satu logo,
untuk pilihan raya, tetapi bila setelah menang kita tengok, kita nampak belang DAP-nya, kita nampak belang PKR-nya, PKR pula nak jadi Perdana Menteri dalam masa tersingkat, Tun pula tak nak lepas. Betul. Kan? Dan okey, gabung pula lagi sekali. Gabung pula under PN pun sama, konon-konon atas konsep kita menjadi kebanggaan di satu ketika bahawa kita berjaya menubuhkan sebuah kerajaan yang total Melayu Islam dengan bergabungnya PAS, dengan gabungnya UMNO dalam satu, dan kita ada 1 kursi MIC dan 2-3 kursi daripada MCA. Tetapi sampai hari ini realiti dia kan dumas, tak ada banyak yang boleh buat, malah pertelingkahan tu ada. Saya kata suka tak suka, we have to come back to a one party system. Satu parti sistem. Walaupun it's very difficult, I know. It's very difficult to talk, but that is reality. Rakyat kena terima, you have to come back to one party system. Dan Putra feel that whether rakyat nak pilih atau tak pilih, it depend on how kita present Putra. Tapi Putra percaya it has to go through one party system. Sebab tu kita pergi bersaya bersendirian. Sebab ada juga yang menyatakan rakyat Malaysia mungkin sudah bersedia untuk menerima dual party system, kan? Tetapi nampak gayanya macam Datuk Hamidah cakap, rakyat kena kembali kepada satu party system. Tapi sebenarnya topik kita agak menyimpang, soalan yang kita nak tanya kembalikan kepada Datuk. Kan? Apa Ya, sebab itu hot topic. So, saya rasa mungkin rakyat pun that was is everybody mind. So lebih baik kita ambil kesempatan itu untuk clear. Tapi balik pada tajuk kembali yang hilang ni, dalam mission Putra ni, kita ingin menyembahkan satu yang kita panggil national correction. Kan? Makna national correction ni kita nak correct baik pembetulan nasional kebangsaan. Banyak sangat benda yang dah tak kena hari ini. Okey. Contohnya sekarang hari ini ialah dari segi bumi putranya. That's why kita Putra ni lebih menekankan kepada fasa 153, iaitu hak istimewa orang Melayu yang hari ni semakin hari semakin terhakis. Tadi kita sempat bersembang kan pasal kontraktor kelas F. Kontraktor kelas F ni dulu diwujudkan khas untuk orang-orang Melayu yang diduduk bawah PKK, Pusat Khidmat Kontraktor. Dan kelas F ni, everybody understand, semua faham kelas F ni 100% orang Melayu dan diberi kerja-kerja kecil. Kan, kontraktor kelas F ni below tuan taja, below 200, bawah 200,000 kan, dan selalunya kerja kecil lah, 30,000 kita bagi untuk orang Melayu untuk participate dalam ekonomi pembinaan yang kita tahu kan kita ni memang tidak ada kepakaran. Tetapi hari ini hakikatnya bila kelas F tu dah tak ada, dijadikan G1 di bawah CIDB kan. G1 hari ini dah buka untuk semua orang. Termasuk maknanya this is how slowly terhakisnya hak-hak orang Melayu, terutama dalam sektor ekonomi, sektor industri sektor construction lah, pembinaan. Dan lagi satu saya tengok trend hari ini hak-hak yang hilang dah masuk dalam kategori G1. Saya simpati juga dengan kontraktor kita sebab kita tahu kan hakikatnya bidang kontraktor ini satu bidang yang banyak melahirkan Melayu-Melayu yang daripada B40 boleh dari M40 ya. Kalau dia boleh upgrade, dan saya rasa benda hari ini dah makin terhakis. Dan satu contoh yang kita lihat hari ini bila kerajaan sama ada kerajaan pusat dan terutama kerajaan negeri di Perak, saya tengah konteks Perak, sebab Perak banyak sangat syarikat-syarikat konsesi ni. Contohnya kita ada awal-awal dulu Belati Wangsa, dia ni ambil semua kerja-kerja JKR untuk Jalan Persekutuan. Kita ada Empire Indra, ambil semua kerja-kerja JKR Jalan Negeri. Okey. Sekarang tumbuh pula Puncak Emas. Puncak Emas ni ambil semua kerja-kerja PBT. Kerja potong rumput, buat longkang, tampal jalan, habis dah kerja. Habis. Kan? Dan contohnya dulu potong-potong rumput di hospital semua, bagi semua kat Propel. Apa rakyat nak hidup? Terutama dalam ketika rakyat tengah tenat dan sesak ni. Kita ni dalam
apa masalah COVID ni, everybody have difficult time. Betul. So saya rasa benda ni kena tengok balik. Kita sekarang ni tidak membantu golongan-golongan rakyat-rakyat yang berpendapatan rendah, tapi kita membantu syarikat-syarikat besar yang membunuh syarikat-syarikat kontraktor yang hari ini. And the worst scenario is, kalau kita tengok tadi kita sempat bincang, dahlah kontraktor-kontraktor kecil ni tak dapat kerja-kerja dekat kerajaan. Kerajaan dah bagi syarikat-syarikat besar. Syarikat-syarikat besar. Kerja-kerja kecil yang contohnya renovation rumah, buat rumah, hari ini telah dimonopoli oleh orang Bangla dan orang-orang Indon. Kan? Orang Bangla, orang Indon sekarang yang buat kerja. Yang saya rasa for sure lah grup-grup ni tak adanya permitnya, dengan tak ada CIDB-nya. Kalau kita kalau kontraktor kelas F ni, mereka kena ada green card. Pekerja kena ada green card, di mana satu bekerja khusus kat CIDB, so pekerjanya dapat green card. Tapi bila kerja-kerja yang ada kat bawah ni pula, kita biarkan sewenang-wenangnya Bangla pergi renovate rumah, Indon pergi renovate rumah. Mana hak orang tempatan? Mana hak rakyat tempatan? Kerajaan tidak memantau isu ni. Kena pula dalam perniagaan, macam saya kata tadi. Kedai-kedai Aceh, kedai-kedai Tom Yam, semua dimonopoli oleh parti tau. Bukannya orang asing, bukannya yang ada PR ataupun ada permit, parti. Pendatang tanpa izin menguasai kedai-kedai runcit orang Aceh ni, kedai-kedai Tom Yam. Dan kalau kita tengok operator kedai-kedai Aceh ni, diorang punya networking tu sangat-sangat kuat. Distribution among mereka sangat-sangat kuat. Dan this is where penguasaan have to take place dalam melindungi hak-hak rakyat sebenarnya. So hak rakyat kita semakin terhakis. Kerajaan dengan kerajaan yang leka dengan apa? Dengan dia punya impian besar untuk menjadi kerajaan. Rakyat hari ini dahlah kita dalam masalah COVID, tertekan dengan masalah ekonomi, tak ada pekerjaan, diberhentikan kerja, peluang pekerjaan baru tak ada, peluang yang ada pula orang asing nampak. What will happen to the country? Apa nak jadi dengan negara kita ni? Betul. Dan lagi satu, Datuk, usahawan Bumi Putra Melayu kita. Dan saya nak tanya sikit lah pada you cakap, sorry, I potong sikit. Tak apa, potong banyak pun tak apa. Masalah sekarang ni, at one time dulu kita ada Kementerian Pembangunan Usahawan. Yang kita tahu situlah satu kementerian yang melihat kepentingan usahawan untuk dibangunkan usahawan-usahawan. Lepas tu zaman Datuk Seri Najib tak ada. Tapi zaman Tun, zaman Muhyiddin ada. Tetapi apa fungsinya? Saya tak nampak hari ini apa Kementerian Pembangunan Usahawan buat. Patutnya Kementerian Usahawan dalam keadaan hari ini perlu menjadi sebuah kementerian yang paling aktif untuk memberi peluang keusahawanan kepada rakyat yang terhimpit dengan masalah ekonomi, hilang pekerjaan. Tapi what is their role? Malah saya dengar dulu ada sumbangan bantuan untuk pinjaman untuk Amanah Ikhtiar, dengan cerita Amanah Ikhtiar pun nak kena swasta. Kan? Dan bila kita pergi tekun kata tak ada duit. Ni yang saya rasa there's something wrong with the system. There's too much thing yang hilang. Terlalu banyak perkara-perkara yang hilang. Dengan hilangnya satu kerajaan yang stabil, kerajaan yang melihat kepentingan rakyat, menjaga kesejahteraan rakyat, menjaga kemakmuran rakyat. Everything is gone now. Jadi macam kita nak mengembalikan, kita kena balik hak rakyat, hak Bumi Putra, hak semua. We have to come back to our basic. Yang mana hari ini kita dah jauh tersasar, dah tinggalkan landasannya. Dan macam kementerian yang Datuk sebut tadi kan, mereka perlu satu anjakan paradigma sebenarnya. Saya setuju lah, sebab saya rasa dalam keadaan hari ini we have to look at the macro aspect kan? Sebab sebenarnya saya kata tu kan, bila bilang pekerjaan, kita kena look of something source income. Whatever way tu, they have to think lah, sama ada dalam bentuk latihan, dalam bentuk pembiayaan, dalam bentuk pewujudan peluang. Ni harus difokuskan hari ini. So sebab tu saya rasa Kementerian Pembangunan Usahawan kena lebih
sepatutnya menjadi satu negara yang paling aktif di ketika ini kalau betul kerajaan itu diwujudkan untuk membantu rakyat. Dan saya tak tahulah kalau mewujudkan kementerian itu sekadar nak beri orang jadi menteri, sebab menteri kita paling ramai dalam dunia sekarang ni. Kita ada 70. Kita pun tak boleh apa nama menteri. Saya sebagai seorang ahli politik yang dah berkecimpung hampir 40 tahun, kalau dulu saya hampir kenal semua menteri-menteri, hari ini saya Menteri Pangkalan Usaha siapa? Kita pun nak lupa. Kena rujuk ada carta. Setiap parti yang mewakili kerajaan itu mahukan kedudukan, mungkin Perdana Menteri terhimpit di situ. Ya, sebab dia punya situasi kegairahan untuk memberikan, untuk memuas hati ahli-ahli parlimen ini berjawatan hingga akhirnya kita wujudlah pelbagai kementerian yang saya rasa lah, minta maaf lah, mungkin Perdana Menteri pun tak tahu apa benda yang dia lantik. Janji wujud bagi dia ni, wujud bagi yang ini, sampaikan rakyat pun, dan and it's a cost of rakyat. Apa yang dibuat itu adalah atas wang rakyat. Berapa banyak gaji-gaji belanja yang kita kena tanggung. Kita ada satu kementerian yang satu kabinet yang amat besar, tetapi di segi peranan dan tanggungjawab kita hari ini pun tak tahu apa peranan dan tanggungjawab mereka. Datuk, saya nak sentuh sikitlah tentang vaksin COVID-19 ni. Okay. Saya tanya pada Khairul Lentino, adakah compulsory untuk disuntik dengan vaksin ini? Katanya bukan compulsory, tapi apa? Tapi mesti. Itu tak compulsory, bukan wajib. Tidak, tapi sekarang ni saya rasa kita sampai hari ini kita tidak dapat clear direktif ataupun direktif daripada kerajaan pusat, sebab saya rasa KJ kata ini tak wajib, tetapi Perdana Menteri kata siapa yang tak vaksin akan jadi sekatan pada pergerakan dia. Tak boleh pergi ke shopping complex, tak boleh pergi ke so kita sekarang ni pun what is the latest pun kita tak tahu. What is the latest? Sebab kadang-kadang kita tengok menteri cakap lain, Perdana Menteri cakap lain. Ini yang kita kata hilang arah tuju ni. Ini yang kata rakyat dah hilang kembalikan balik hak yang hilang ni kan. So we are not sure whether benda ni sepatutnya kalaulah direktif itu diserahkan pada satu kementerian, kita fokuslah kementerian itu. Tapi saya kata Perdana Menteri keluar lain, Menteri Kesihatan keluar cerita lain, bagi pula vaksin ni kepada Kementerian Sains dan Inovasi, KJ pula duk jawab kan. Jadi satu pihak pula bagi pula Ismail Sabri KDN. So there's so many directive kan. Jadi rakyat sendiri dah tak tahu. I think dalam hal ini kita kena be clear lah sebenarnya hakikatnya kedudukan vaksin ni apakah yang sebenarnya. Tapi kita tengok trend di dunia, banyak negara sudah mula menyadari bahawa tidak perlunya vaksin. Dan ada negara dah keluar WHO pun tak perlu. Sebenarnya mereka rasa tak perlu. Tetapi saya duk melihat nanti saya dituduh anti vaksin pula. Hari kononnya ada sekarang ni akta mengatakan siapa yang hati-hati tu. Saya kena berhati-hatilah. Kononnya siapa yang menentang vaksin ni akan diambil tindakan kan. Tapi saya rasa whatever is it pun rakyat perlu diperjelaskanlah what is the real stand of the government holiday. Tapi kalau kita tengok Singapura pun tak vaksin tau. Kan. Itulah dia. So kita ni setengah jam popek kan. Sekejap habis dia. Sekejap dia Datuk kan. Rasa nak sejam lah lepas ni. Datuk ada mencadangkan yang live Suara Merdeka dengan Datuk buat di sebelah malam. Tapi kami tak berani buat belah-belah malam. Takut. Datuk anyway, Suara Merdeka did very well. Dan saya dapat juga mesej-mesej bawah Suara Merdeka sudah mula dikenali. So keep it up lah. So Datuk, anything else yang Datuk nak cakap, nak bagi pesanan kepada mereka di luar sana tu? Mungkin kita yalah, saya rasa nothing much yang saya mahu just to share lah. Sebab saya rasa rakyat kita cukup matang dan something special buat rakyat Malaysia ni kan. Kita tak macam rakyat-rakyat lain yang mana
kita akan berdemonstrasi, kita akan riot, tapi rakyat Malaysia ni dia tahu what to do at the right time. So saya nak bagi tahu, nak ingatkan kepada kerajaan, you can do whatever you want to do now, but just wait for the day rakyat yang will decide what they want. Betul. Kita sama-sama tunggu tarikh keramat itu, Parlimen bersidang, insya-Allah. Mungkin kita akan panggil Datuk lagi, kita akan nak tanya strategi putra itu. Ya, we have a lot. InsyaAllah di segi dalam konteks kerajaan Negeri Perak, kita pun baru lepas having a retreat for 2 hari semalam, kita memikirkan kita punya manifesto. Sebab saya rasa kita kena ada satu manifesto yang realistik, dan kita kena bagi tahu rakyat, okay, if you give Putra a chance, what Putra want to do? Kan? Kita nak tahu. Sebab rakyat memang dia akan memerhati kali ini. Parti mana yang betul-betul membela rakyat, parti mana yang hanya bercakap, dan parti mana yang retorik dan bersikap mengambil pendekatan popular. Sebab rakyat dah menilai pada PRU yang lepas, kali ini mereka dah belajar. So alhamdulillah, insya-Allah kita pun dalam siri nak memilih calon-calon, dan kita akan pastikan calon-calon kita kalangan profesional yang boleh membantu dalam pentadbiran negara, dan kita juga sedang mengenal pasti calon-calon muda untuk kita beri peluang yang mungkin dalam lingkungan 20-an, yang maybe student leaders or whatever, yang kita sedang mengenal pasti sekarang. Dan kita juga calon-calon yang kita pilih ini bukan sekadar calon nak bertanding menang, tetapi what is the setup yang kita cuba cadangkan untuk menjadi pentadbir negeri. Adakah ini disebabkan undi 18 itu sendiri, Datuk, memilih calon-calon muda? Dia sekarang ni itu mungkin next topic ke Datuk. Ya, kita ada cerita panjang lepas ni. Tapi that is a fact of life, kan. In fact, to be frank, kalaulah undi muda ni katanya bulan Julai ni nak digazetkan, mereka merupakan 60% of the voters. 60% ya, daripada pengundi. Sekarang ni pun dalam keadaan hari ni, dia already 40%, almost 50%. So maknanya the next time is their time. So of course we have to take consideration. Tapi dalam masa sama saya nak ingatkan jugalah, being young is not enough. Kan, you perlu ada experience. Sebab tu dalam Putra kita ada gabungan experience dan the young one. So we make sure for the first stage is 50-50 first. And that they guide the young one with the experience of the elderly. So sebab dia work it together. Dia kena seimbang, Datuk. Okey, macam ketika mula-mula Latino pengumuman untuk membenarkan pengundi dalam usia 18 tahun 2 tahun lepas benda ni, saya dengan Khairul Latino kami tidak sependapat. Latino sokong 18 tahun. Saya tak ingat. Saya ingat. Saya skeptikal sebab dah 2 tahun kan, tak ingat muda sekali lagi. Dia macam ni, Datuk. Macam Datuk cakap, kalau umur 18 tahun, mereka 60% they form 60% daripada pengundi nanti. Tetapi dalam usia 18 tahun, bagi saya itu agak mentah. Okay? Even to form to elect a leader, pemimpin pada usia 20-an ni, pengalaman tu tidak ada. Tapi you mesti enggak. Saya berbicara dengan yang budak 18 tahun, sometimes they have good idea. Idea. So we have to combine within the good ideas that they have dengan the experience one, and we select. So this is a very good combination kalau kita dapat satukan. Maknanya mereka kadang-kadang ada idea outside the box, yang tapi with guidance. So that's why saya menyangkakan it's best that we have 50-50. 50-50. Supaya dia seimbang, balance. So that yang idea yang muda ini dipandu oleh yang berpengalaman. I think that will be a very good setup lah. Kita tunggu kat Latino bila Parti Putra Malaysia ada puteri mereka yang boleh kedepankan. Kalau nakkan puteri saya live pun saya boleh ketengahkan. We have our Wirawati. Kena cepat. And we have our Wira Iseh.
Kena cepat dia datuk sebab parti muda mungkin akan diluluskan. Okay. Tapi whatever is that is the new norms that I think we cannot stop. Cuma the best part is every party present kat rakyat what they want to do. Betul. Yang realistik lah. Don't come up with all the unrealistic thing yang nak buat tu to just to win the votes kan. Sebab saya rasa hari ni kita dah tiba satu tahap dan there's no more jenis attack. Personal attack. No, party attack. Party attack. PH party ini, PAS party ini, apa ini. Sekarang ni kita dah sampai satu norm. Kita kena make sure kita boleh present. If you choose me, what you want to do, what we want to give you, what will you get? Kan, in that sense of, I think you have come to that stage. So kata walaupun BN parti lama, okay, tapi masalahnya satu je lah. Dalam keadaan ini parti-parti lama ni susah sikit lah kot. Sebab people will take example. You talk what you want to do in future, but what have you done in the past? Kan? Dia akan relate ke situ pula. I mean, it just it's just subjective lah. Tapi it's best that now we come out. Maknanya parti-parti hari ni jangan ada character assassination, jangan ada condemn. Let's just make rakyat think what is best for them. Okay. Alright. So, Datuk, terima kasih banyak. Terima kasihlah. Di atas pencerahan pada hari ini, InsyaAllah kita jemput Datuk sekali lagi. Banyak lagi kita nak Kan? bincang dengan Datuk. So, don't worry. Suara hati is also my hati. Suara Merdeka. Suara Merdeka is suara hati saya. Okey, Latino kita tutup So, dengan itu saya Hasrul Muhammad. Dan saya Khairul Anwar Yahya. Dan Kita saya jumpa lagi. Kak Mida. Kita jumpa lagi live Suara Merdeka. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bersama anda ialah Cikgu Saham, iaitu salah seorang pakar saham di Malaysia. Okey, Cikgu Saham nak tanya, sudahkah anda dapat wang iSinar? Jadi, adakah apakah yang anda perlu lakukan dengan duit tersebut? Sama anda ingin melabur saham, bayar hutang ataupun apa sahaja, tetapi duit yang anda dapat tu pada pendapat Cikgu Saham, biarlah ia menjadi berkembang. Jadi bagaimana untuk kembangkan duit anda, iaitu melalui pelaburan saham di Bursa Malaysia. Jadi Cikgu Saham nak ajak anda semua untuk dapatkan bimbingan 7 ajar daripada Cikgu Saham melalui apa? Dengan apa? Kena follow page Suara Merdeka ataupun subscribe YouTube Suara Merdeka. Jangan lupa ya. Jumpa anda nanti. Okey, bye. Berapa ramai di antara anda tahu dan sedar bahawa dengan memasang solar di rumah sebenarnya boleh memberi penjimatan bil elektrik yang sangat berbaloi. Sekarang saya berada di USJ2 UEP Subang Jaya dan di belakang saya ini adalah satu kediaman yang memasang solar rakyat ataupun lebih dikenali dengan skim NEM 3.0. Nak tahu bagaimana sistem ini berfungsi? Jom ikut saya. Tapi yang baiknya dia punya sistem dalam hampir 10 tahun ni tak rosak sekalipun. Ada I think 2-3 kali macam I tengok dia sistem boleh tengok dia punya grid tak putus lah, dan lepas macam seminggu dia automatically boleh baik semula. So tak tahu ini canggihnya AI sistem yang orang guna dulu. Seperti mana yang kita tahu bahawa cahaya matahari yang diserap oleh panel solar akan ditukar menjadi arus elektrik. Dari sinilah kita dapat melihat berapa penjimatan yang boleh dilakukan setiap bulan. Katakanlah anda membeli solar dengan kapasiti 10 kW menerusi skim Solaria ini. Dan bil semasa anda ketika ini adalah RM1,000 sebulan. Selepas memasang solar, bil yang anda perlu bayar kepada TNB cuma sekitar RM400 sahaja. Jadi di sini telah berlaku penjimatan yang sangat berbaloi dengan kapasiti 10 kW tadi. Kawan-kawan yang dengar saya boleh dapat 400.5 sebulan tu memang banyak. Beramai yang dah tanya macam mana nak dapat sistem ni balik. Tapi yang lebih teruk dia lagi ialah apabila anak-anak balik, cucu-cucu balik. Jadi pengalaman saya ialah, pengalaman kami ialah solar panel ini banyak membantu. Hingga 40% daripada bil elektrik kita.
Jadi apa tunggu lagi? Ayuh rebut peluang ini sekarang dengan pemasangan solar di rumah anda menerusi skim Solar Rakyat yang dibawakan oleh Gading Kencana. Rebut peluang ini sementara kuota masih ada. Segera berhubung dengan Gading Kencana. Saya pun berterima kasihlah pada Gading Kencana kerana mempunyai pakaian dalam bidang ini. They have a technical team. So pada pendapat saya, Gading Kencana has done a wonderful job. Servis daripada Gading Kencana memang perfect lah. Daripada mula sebelum saya pasang sampai ke sekarang ni, servis dia memang tahap